Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Oke, kita sambung kelas. Oke, sebenarnya kita subtopik 4.1 lagi. 4.1. 4.1 hari itu kita dah pergi. Jadi kita sambung. Kita sambung. Oke. Kalau tengok pada hari itu kita dekat muka surat 141. Okey, kita apa ni dekat muka surat 141. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, dia kata faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Okey, iaitu nilai daya, kekuatan daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus. Okey, dalam buku teks muka surat kita rujuk muka surat 141. Okey, konduktor pembawa arus yang digunakan ni macam ni lah ni, baca besi ni kan. Okey, ini konduktor pembawa arus. Arus mengalir melalui konduktor tersebut. Okey, jadi untuk dekat sini dia tunjuk arah. Okey, dia tunjuk arah gerakan arah gerakan daya lah. Okey, arah daya. Okey, arah daya yang bertindak. Okey, jadi dekat sini kita boleh itulah. Ini arah daya. Jadi arah daya ini contohnya kita ada magnet kekal dekat sini dan konduktor ni membawa arus, ada arus lah mengalir. Bila ada arus mengalir, suatu tindak balas iaitu daya. Okey, suatu daya bertindak ke atas konduktor ni. Kalau tengok kita konduktor ni dia bukan buat wire macam tu je. Dia buat bulat dekat sini gegelung, dekat sini bulat supaya dia senang untuk bergerak. Okey, jadi bila arus mengalir, okey, tindak balas dengan medan magnet yang terhasil. Kalau sini magnet kekal yang diletakkan utara dan selatan. Okey, utara dan selatan. Medan magnet daripada utara dia pergi kepada selatan. Jadi kalau ikutkan situ berlaku pemotongan medan magnet, pemotongan flux. Okey, jadi terbentuk mengakibatkan daya elastik yang mana menolak konduktor tadi. Ni warna hijau, anak panah hijau ni, dia tolak. Jadi dia naik atas. Bila ada arus mengalir, benda ni bergerak, konduktor ni bergerak naik atas. Jadi kita nak tahu apakah faktor yang mempengaruhi magnitude daya, nilai daya. Yang kedua, kalau ikut sini arus ni I1, ini I2. Jadi I2 dekat sini adalah arus yang lebih besar. Jadi bila alihkan arus yang lebih besar dekat sini, daya yang lebih besar bertindak ke atas konduktor ni. Ke atas konduktor ni dan menolak. Daya ni dia tolak lah. Kesan daripada pengaliran arus dan medan magnet dia tolak. Jadi daya yang lebih besar, angle dia lebih besar berbanding gambar rajah yang pertama. Gambar rajah yang pertama dia tolak lebih besar lah. Okey, kemudian jadi faktor yang pertama kita dapat lihat dekat sini arus. Maksudnya semakin besar arus, semakin besar daya. Semakin besar magnitude daya. Gambar rajah yang ketiga. Gambar rajah yang ketiga dia menggunakan magnet yang lebih besar. Bukan magnet yang lebih besar. Dia rapatkan. Dia dekatkan dua magnet utara dengan selatan ni dia dekatkan. Dia dekatkan. Bila dia dekatkan, kesan medan magnet lebih besar. Apabila lebih besar, ada arus mengalir sini dia guna arus I1. Maksudnya arus sama dengan yang gambar rajah yang pertama tadi. Gambar rajah yang pertama sama. Arus ni sama. Perbezaan dia adalah magnet dia lebih dekat. Bila dia lebih dekat, daya medan magnet tu lebih kuat.
Okey, daya elastik pun lebih besar lah. Jadi suatu daya yang lebih besar juga bertindak ke atas konduktor ni. Okey, konduktor ni. Jadi sudut pengsongan pun lebih besar berbanding daripada gambar rajah yang pertama. Okey, jadi dekat sini dua faktor yang kita boleh tengok dekat sini. Yang pertama, kalau kita alihkan arus lebih besar, magnitud daya akan menjadi lebih besar. Yang kedua, okey, magnet kalau kita lebih rapat, okey, kutub-kutub magnet yang lebih rapat yang berlawanan bukannya kita letak utara-utara, selatan-selatan, tak. Mesti letak yang berbeza utara dengan selatan. Okey, tetapi yang lebih rapat, lebih dekat menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Hasil dia adalah daya yang lebih besar akan bertindak. So kita dekat sini kita jumpa dua. Satu arus yang lebih besar, daya lebih besar. Yang kedua, kutub magnet yang lebih dekat, yang lebih rapat akan menghasilkan daya yang lebih besar. Okey, boleh? Boleh kelas? Ini yang bahagian satu yang hari itu punya. Okey. Kita sambung kepada seterusnya. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, Rajah 4.7 menunjukkan satu cara lain untuk mengkaji. Okey, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi. Dia nak kaji. Okey, ada kaedah lain. Okey, yang mana jarak yang dilalui D. Okey, ni kaedah dia. Dia ukur D, yang ni angle, sudut. Maksudnya kalau angle dia lebih besar, itu menunjukkan daya yang lebih besar. Sebab dia nak angkat konduktor, nak angkat besi tu, dia memerlukan daya. Memerlukan daya. Jadi, nak angkat lebih tinggi, daya lebih besar. Jadi, dua faktor tadilah yang kita jumpa. Kaedah yang kedua, jarak. Maksudnya, daya tu dia tolak. Dia tolak apa ni? Ni road. Konduktor, kedudukan asal konduktor. Ni dia letak besi. Besi yang boleh mengalihkan arus elektrik. Kemudian letak di pada magnet kekal utara dengan selatan yang ini. Lepas tu cara ukuran dia yang atas tadi sudut. Yang ini adalah jarak. Kedudukan asal dan jarak yang baru. Yang dia labelkan sebagai D. Dilabelkan sebagai D. Jadi sama, kalau kita besarkan arus, jarak dia D ni dia akan tolak lebih jauh. Lebih jauh. Kalau arus kecil, lebih dekat. Sama juga faktor yang kedua, kalau magnet S dengan U ni lebih rapat, lebih rapat, sama juga D ni pun semakin jauh lah, semakin besar nilai D ni. Boleh faham? Dua faktor. Dua faktor. Okey, kita sambung. Kita sambung. Ni kita sebenarnya ni dia tunjuk step by step. Step by step dan last kali dia akan tunjuk motor tu berpusing lah. Motor tu berpusing. Motor tu berpusing. Kita tengok apa pencapaian apa tu objektif. Objektif kita kalau ikutkan kita dah sampai dekat sinilah. Menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud daya. Magnitud ni nilai daya. Yang mempengaruhi nilai daya. Jumlah daya. Faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Kena faham konduktor, istilah konduktor iaitu yang boleh mengalihkan arus elektrik, wire, kabel apa semualah. Yang boleh mengalihkan arus elektrik. Jadi objektif seterusnya iaitu kita akan cuba menghuraikan kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Sekarang dia buat bentuk gegelung. Yang ini yang kita nak pergi pada muka surat 142. Yang ni lah, yang atas ni kan. Kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Dia ambil satu dawai. Dia panggil sebatan dawai kuprum. Dia guna kuprum. Jadi dia bentukkan suatu bentuk gegelung. Kita tengoklah satu bentuk gegelung.
Dan apabila gegelung ini disambung kepada satu bekalan kuasa, maksudnya akan ada arus yang mengalir kepada dawai kuprum ini. Okey. Yang mana dalam arah dia akan pergi A, B, B kepada C, C kepada D, lepas tu patah balik. Okey, masuk balik. Jadi A, B, C. Yang ni dia tunjuk. Jadi sini dekat sini apakah kesan terhadap gegelung itu jika gegelung tersebut membawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, jadi kalau ni gegelung ni kita letak dalam medan magnet, apa yang akan terjadi? Okey, step by step dia nak tunjuk motor ni. Okey, prinsip kerja motor. Okey. Jadi aktiviti kita abaikan, kita pergi kepada seterusnya lah. Okey, kepada seterusnya. Okey, gegelung yang membawa arus, okey, situasi dia boleh lihat gambar rajah, okey, muka surat 143. Okey, susunan dia letak dua magnet kekal. Okey, U ni utara, selatan. Ingat, arah medan magnet daripada utara dia keluar, dia pergi kepada selatan. Nanti kita pergi left hand, tangan kiri. Petua tangan kiri Fleming. Okey, kita tengok. Gegelung yang membawa arus dalam medan magnet akan berputar pada satu paksi putaran. Dia kata akan berputar. Okey, putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya yang sama magnitude. Okey, sepasang daya. Okey, kalau kita guna left hand, fizik memang cerai. Fizik ni force. Inilah daya. M ni magnet. Okey, M ni magnet. Okey, arah medan magnet daripada utara ke selatan. Okey, arah medan magnet. Okey, C ni adalah current, arus. Okey, arah arus yang mengalir. Okey, kejap lagi kita guna untuk gambar rajah 4.1. Okey. Dia kata sepasang daya yang sama, magnitude. Maksudnya nilai yang sama, daya yang terhasil sama. Kalau 5 Newton, yang sebelah satu lagi 5 Newton. Kalau kita tengok gambar ni, okay, gambar yang cikgu tunjuk dekat skrin ni, ada dua daya. Ni satu ke atas, satu ke bawah. Jadi dua-dua daya ni sama nilai. Okay, nilai dia sama. Tetapi bertentangan arah. Okay, bertentangan arah. Kita tengok satu atas, satu bawah. Memang bertentangan arah lah. Pasangan daya ini ialah hasil daripada interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Okey, interaksi antara sebenarnya ini berlaku pemotongan flux. Okey, pemotongan lah. Okey, jadi akan merujukkan daya elastik yang akan menolak gegelung ni. Kita tengok kita tengok. Okey, gambar rajah cikgu besarkan sikit. Gambar rajah besarkan 100. Okey. 100. Ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kita tengok dekat sini satu persatu. Okey, arus masuk. Arus masuk ke arah sini. Okey, dia pergi ke A dan A pergi ke B. Semasa A ke B, okey, berlaku pemotongan, okey, pemotongan flux antara utara dengan selatan. Okey, dia duduk dalam medan magnet. Okey, jadi kita guna left hand. Left hand, kita nak tahu arah daya. Okey, arah daya ni arah gerakan, arah putaran. Jadi kita daya ni, kita tengok dulu. Yang pertama, kita tengok fizik memang magnet. Okey, utara ke selatan. Okey, utara ke selatan. Okey, cikgu cuba sesuaikan dengan gambar rajah. Okey, utara ke selatan. Okey, arah macam tu. Utara ke selatan. Ini jari yang ketiga ni adalah arah arus. Jadi arus masuk ke dalam. Sesuaikan dengan situ. Sekejap. Okey, senang pakai buatlah. Okey. Okey, arus mengalir kat situ. Okey, jadi daya dia adalah ke atas. Force dia, daya dia adalah ke atas. Okey, daya ke atas ini adalah arus. Okey, arus. Jadi daya ke atas. Okey, dia pergi ke B. Lepas tu daripada B ke C. Okey, B ke C. Lepas tu C ke D. Semasa C ke D, berlaku pemotongan flux lagi dengan utara selatan ni. Jadi kita guna left hand.
kita tengok arah daya. Okey, yang pertama utara ke selatan. Okey, arus, yang ni arus yang tadi. Jadi arus dia adalah ke arah sana. Jadi yang kita dapat F, ibu jari ni ke bawah. Jadi daya dia adalah ke bawah. Kita guna left hand. Okey, mungkin dalam exam dia tanya mana arah putaran, lawan jam ke ataupun ikut arah jam. Jadi kita kena tentukan menggunakan petua tangan kiri framing. Fizik memang cerai. Fizik force, M magnet, C adalah current, arus. Okey, boleh setakat ini? Boleh setakat ini? Okey, Alia ada tanya kenapa kuis malam jawapan dia tangan kanan. Oh, ya ke? Alamak. Nanti cikgu semak. Okey, dia tangan kanan. Tangan kanan kalau kita nak menentukan arus aruhan. Okey, arus aruhan. Arus aruhan ni adalah macam dynamo lah. Kita pusingkan gegelung. Jadi bila kita pusing akan menghasilkan arus elektrik. Arus elektrik yang dihasilkan oleh pemotongan flux ataupun putaran konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey, jadi petua dia kita menggunakan tangan kanan. Tangan kiri ni adalah arus dah ada siap-siap, kita alihkan arus elektrik dan dia berpusing. Gegelung tu berpusing. Ini adalah dalam kipas. Okey, kipas menggunakan left hand. Kalau dynamo menggunakan right hand. Okey, right hand. Jadi untuk 4.1 ni kita guna left hand dulu. Okey, tak apa nanti cikgu semak. Okey, dekat kuis malam. Okey. Kalau sini kita tengok kena faham juga ni. Yang ini kita tengok gambar 3D. Okey, jadi ini adalah gambar 2D, 2D. Okey, dekat sini ingat pangkah ni maksudnya straw kita cucuk. Straw kalau air dia pangkah tu kita cucuk straw. Maksudnya arus dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Okey, yang titik ni CCDC ni adalah arus dia keluar. Sama juga kita boleh guna left hand. Nak tentukan arah daya atas ke bawah. Okey, dia masuk dalam. Jadi arus masuk dalam, fizik memang cerai, C ni current. Jadi kita cucuk jari tengah ni ke dalam. Okey, lepas tu magnet utara ke selatan, utara ke selatan. Okey, kemudian ini adalah arus, ini adalah daya. Jadi daya adalah ke atas. Jadi kalau kita tengok 4.12, jawapan dia adalah daya ke atas. Okey. Yang sini pula CCDC, okey, arus keluar. Jadi arus kita letak keluar. Macam ni dulu. Kemudian kita tengok magnet adalah utara selatan. Ini salah. Jadi kita pusing macam ni. Bila kita pusing macam ni, ibu jari kita ke bawah. Jadi arah daya adalah ke bawah. Kita tengok sini, ke bawah. Jadi bila ke bawah, baru dia berpusing. Terus berpusing, terus berputar selagi ada arus mengalir melalui konduktor ni. Okay? Melalui besi ni lah. Dawai kuprum ni tadi. Kalau kita besarkan nilai arus, semakin kuat putaran dia. Semakin kuat. Sama juga sebenarnya kalau kita guna magnet yang lebih besar, magnet yang lebih kuat, sama juga akan lebih besar. Ataupun kita rapatkan dia. Putaran dia semakin kuat. Jadi ini contoh prinsip kerja motor. Motor ni yang senang untuk kita faham adalah pada kipas. Pada kipas. Sekarang kita pergi kepada motor. Ini baru kita nak pergi motor. Yang ini fizik dia ceritakan tentang prinsip kerja. Macam mana motor tu boleh berpusing. Sebenarnya kita sendiri pun boleh buat. Kita sambung dengan motor arus terus. Motor arus terus. Kalau ikutkan objektif kita, objektif kita seterusnya menghuraikan prinsip kerja motor arus terus. Motor arus terus. Kita tengok, motor arus terus. Peralatan elektrik yang kecil seperti mainan kanak-kanak. Mainan kanak-kanak, gerudi mudah alih. Gerudi, drill. Drill yang guna bateri tu.
Dan cakra keras komputer mempunyai motor arus terus. Cakra keras hard disk. Okey, ini hard disk. Hard disk tu sebenarnya kalau kita buka hard disk tu, hard disk tu dia akan ada satu CD dalam. CD dia tebal dan CD tu dia akan berpusing. Jadi untuk memusingkan tu dia menggunakan motor. Okey, menggunakan motor. Dia ada motor. Jadi kelajuan dia memang sangat laju lah. Okey, motor tu. Okey, motor arus terus. Okey, seterusnya, motor arus terus yang besar pula terdapat di dalam mesin. Okey, yang tadi yang kecil je. Okey, seperti kenderaan elektrik. Okey, kenderaan elektrik dia nak pusingkan tayar menggunakan motor. Okey, macam kereta kita dekat rumah, siapa yang menggunakan kereta yang biasa-biasa ni, kereta kita sekarang dia untuk pusingkan tayar tu dia menggunakan daya lah. Kita panggil piston. Okey, letupan, bila berlaku letupan, gerakkan piston. Bila piston tu bergerak secara mekanikal digerakkan. Okey, dia gerakkan tayar. Okey, maksudnya prinsip untuk pergerakan kereta yang sekarang yang biasa kita nampak ni secara mekanikal. Tapi kalau kenderaan elektrik nak pusing tu maksudnya sepenuhnya elektrik, bukannya minyak dan bateri. Okey, menggunakan bateri sepenuhnya. Jadi untuk gerakkan tayar tu menggunakan motor. Okey, motor yang besar. Okey, jadi kalau kereta dia maksudnya kalau nak laju dia kena daya yang lebih besar lah. Okey, daya yang lebih besar. Okey, nak gerakkan lift, penggelek di kilang. Okey, roller di kilang. Motor arus terus mengubah tenaga elektrik, okey, kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh ditransfer, ditukar. Jadi tenaga elektrik itu ditukarkan kepada tenaga kinetik. Kinetik ni yang berpusing, yang bergerak. Okey, menggunakan kesan putaran gegelung pembawa arus. Menggunakan prinsip kerja yang kita tengok dekat atas tadi. Okey, apakah prinsip kerja motor arus terus? Okey, video motor arus terus, prinsip kerja. Okey, kita cuba tengok video ni. Okey, video. Boleh copy tak? Copy. Okey, cikgu cuba buka Cikgu cuba buka. Okey, cuba buka video. Buat internet. Copy, duplicate. Ada tak duplicate sini? Copy. Paste. Cikgu sedang godek-godek. Okey. Okey, kita dapat. Kita nak tengok video. Okey, setakat ni semua masih berada secara online ataupun berada di duduk. Okey, ni dia tunjuk sebenarnya. Okey, prinsip kerja motor arus terus. Boleh nampak boleh? Besar tu. Cikgu kecilkan sikit. Ini. Okey, tengok. Okey, disambungkan kepada bateri. Ada selatan. Tak nampak. Okey, dia tunjuk. Okey, yang tadi. Oh, nak. Okey. Highlightkan sebenarnya dia highlightkan medan magnet yang terbentuk. Ini utara, S ni selatan. Jadi arah medan magnet daripada kepada selatan. Jadi ni dia nak tunjuk macam mana kita nak menentukan arah ataupun kita nak tahu ke mana dia berputar. Left hand. Yang warna biru tu adalah anak panah medan magnet. Lepas tu yang merah ni adalah force, daya.
Okey, arah putaran. Yang merah belah hitam ni adalah arah arus. Arus mengalir daripada positif ke negatif. Kat sini tadi yang pertama tu yang dekat S tu bergerak ke atas. Yang dekat dengan N tu dia bergerak ke bawah. Jadi dia akan terus putaran dia. Okey. Jadi ini dan seterusnya dia akan berputar lah. Okey. Ini contoh dia. Okey. Putar berputar. Itu motor yang berpusing itu yang menggerakkan kipas, yang mainan uh, mainan remote control, kereta remote control. Okey. Itu okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Copy link. Okey, kita sambung. Okey. Rujuk buku teks lagi. Okey. Jadi dekat sini yang seterusnya gambar rajah. Okey, gambar rajah. Okey, gambar rajah berkenaan dengan motor arus terus. Okey, dekat sini separuh putaran yang pertama, separuh putaran yang pertama dan separuh putaran yang kedua. Okey, kita tengok betul-betul dulu. Okey, separuh putaran pertama iaitu arah arus dalam gegelung A, B, C, D. Okey, A, kita tengok dulu mana positif. Ni positif. Okey, positif sini. Jadi dia mengalir ni anak panah mengalir masuk dalam. Kalau kita menggunakan left hand, okey dekat sini arah daya dia bergerak ke bawah. Okey, bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Okey, yang ini bergerak ke atas. Jadi berlaku putaran. Okey, berlaku putaran. Kita tengok yang ini dulu separuh putaran yang pertama. Okey, berus karbon X. Mana berus karbon? Ini berus karbon X. Okey, berus karbon X menyentuh separuh komutator. Komutator ni ini yang besi tu. Okey, dia ada dua besi separuh bulat. Okey, dia letak tu supaya berus tu yang ada arus elektrik tu dia dapat sentuh pada besi tu. Okey, pada besi tu. Jadi dia berputar bersama-sama dengan gegelung. Okey, dia akan berputar bersama gegelung. Jadi bila berus tu bersentuh maksudnya ada arus mengalir. Okey, cuma dia tak bersentuh dekat mana? Ni kita ada renggang sedikit. Sini tak bersentuh. Tak bersentuh. Jadi tak bersentuh, tidak ada arus mengalir. Tetapi putaran gegelung tu masih berputar. Iaitu menggunakan daya yang sedia ada lah. Daya yang sedia ada. Sampai dekat sini Kalau dia berpusing, sampai dekat yang renggang ni, arus tak mengalir. Tetapi gegelung ni terus berpusing kerana masih ada daya. Okay, maksudnya contoh yang kita pusing kipas. Kita lepas. Kita pusing, dia berpusing. Kalau kita lepas, dia masih berpusing. Sebab ada lagi daya yang bertindak. Okay. Jadi berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Okay, merah dipanggil. Kita tengok macam oranye kan. Okay, oranye. Berus karbon Y pula menyentuh separuh komutator biru. Yang warna biru ni bersentuh dekat sini. Jadi arah arus dalam gegelung, arah dia adalah daripada A pergi ke B, ke C dan ke D. Okey, kemudian sisi gegelung AB. Sisi gegelung AB. AB, yang mana daya yang bertindak adalah ke bawah. Sama juga yang bahagian seterusnya CD tu, daya dia bertindak ke atas. Jadi dia berpusing. Dia berpusing, 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 berpusing. Okey. Gegelung berputar dalam satu arah. Gegelung berputar dalam satu arah. Kita tengok yang pertama, yang kedua, separuh putaran yang kedua. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air masak je. Okey. Kita sambung.
Okey, kita sambung. Seterusnya, separuh putaran yang kedua. Okey, separuh putaran yang kedua. Tu air masak sihat. Okey, separuh putaran yang kedua. Berus karbon X menyentuh separuh komutator biru. Tadi dia menyentuh yang merah. Bila dia berpusing, okey, dia duduk bawah, dia berpusing sampai tu yang orange tadi tu dia pergi dah bertukar tempat duduk. Okey, sama juga Bruce Y menyentuh separuh komutator merah. Okey, pink lah, pink pula, orange. Tak tahu cikgu nampak orange dalam buku teks. Buku teks, merah dekat-dekat merah lah kan. Okey, arah arus dalam gegelung dah bertukar lah. DCBA. DCBA. Sebab tadi DC ni duduk sebelah sini. Bila dia berpusing, dia dah tukar tempat duduk. Okey, jadi arah arus dah bertukar. Okey, dekat sini. Tetapi masih positif dia dekat sini. Arah arus masih samalah. Okey, cuma gegelung yang tadi duduk sini, CD dia dah bertukar tempat duduk, dia duduk sini sebab dia dah berputar tadi. Okey, satu putaran. Okey, sisi gegelung AB, jadi AB ni ke atas, okey, CD ke bawah. Dia sebenarnya kalau kita tengok ni atas, kalau siapa yang duduk ke sini, gegelung kat sini, atas. Ni pun atas, sama je. Cuma gegelung tadi, yang AB duduk sini. Selepas dia berputar, dia dah tukar tempat duduk. Jadi gegelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang kedua. Separuh, maksudnya yang pertama ni dia berputar separuh je. Satu, tukar tempat duduk, pergi kepada separuh putaran yang kedua, separuh lagi. 180, 180. Lepas tu terus berulang, dia berpusing, berputar. Okey, dia terus berputar. Okey, sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Okey, setakat ni ada soalan berkenaan dengan separuh putaran pertama dan kedua bagi prinsip kerja motor arus terus. Ada soalan setakat ini? Kita ada 19 orang. Okey, tahniah. Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita terus sambung. Tu apa tu kuning-kuning? Okey. Cikgu nak potong kuning. Okey. Kita terus muka surat 145. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Kita tengok, okey, kipas. Kita senang je kipas. Kalau kipas berdiri kita tekan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tu kuat lah. Okey, putaran kipas. Dan kita dapat rasa kekuatan dia adalah dengan angin yang lebih kuat. Okey, kita dapat rasa macam tu. Okey, kita sambung. Gambar rajah foto 4.2 menunjukkan sebuah alat mudah alih yang boleh berfungsi sebagai pemutar skru. Drill ya, okey, drill. Okey, motor arus terus dalam alat ini berputar dengan kelajuan rendah apabila pemutar skru. Apabila memutarkan skru. Kelajuan yang tinggi diperlukan apabila alat ini digunakan untuk menggerudi lubang. Okey, yang ni yang siapa yang biasa guna. Kalau kita nak putar skru, kita guna yang slow je. Kalau yang kuat nanti rosaklah skru tu kan. Tetapi kalau kita nak tebuk lubang, kita nak kelajuan yang tinggi maksimum. Okey. Jadi macam mana? Kita tahu kita tekan je. Kipas pun kita tahu kita tekan je. Tapi mungkin kita tak tahu apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan motor tu. Okey. Jadi kita tengok. Okey. Jadi yang pertama. Okey, yang pertama apakah yang mempengaruhi? Sama juga yang tadi, yang pertama adalah current, arus. Okey. Maksudnya kalau kita guna arus yang lebih besar, motor tu makin kuat. Okey, makin kuat pusing. Okey, yang kedua, kekuatan medan magnet bertambah. Okey, kalau motor tu dia menggunakan magnet kekal, utara selatan tu magnet kekal dan memang magnet tu memang kita tak boleh nak tambah medan magnet kecuali kita dekatkan. Okey, yang kita tengok tadi, medan magnet kekal tu memang dia magnet dia kita tak boleh tambah. Dia punya kuasa dia, medan dia. Tetapi kita hanya boleh tambah dengan mendekatkan lagi kekutupan ataupun kita dekatkan magnet antara satu sama lain. Okey.
Jadi kekuatan medan magnet bertambah, jadi motor tu akan berpusing lebih laju. Okey, faktor yang ketiga, gegelung yang lebih banyak lilitan digunakan. Okey, gegelung. Yang tadi kita guna sebatang dawai kan? Ni, dawai. Kalau kita guna lebih banyak lagi, maksudnya dia kata kat sini, faktor tu boleh mempengaruhi arah putaran. Kenapa? Bila lebih banyak, jadi arus lebih banyak mengalir. Mengalir, memotong medan magnet ni lebih banyak. Kalau dekat sini kita ada satu. Kalau kita letak banyak, arus mengalir setiap batang dawai itu. Jadi semakin banyak arus yang mengalir melalui konduktor, semakin kuatlah putaran dia. Jadi dekat sini, tiga faktor. Tiga faktor yang boleh menambahkan kelajuan putaran motor elektrik. Yang pertama arus, yang kedua medan magnet, kekuatan medan magnet. Yang ketiga gegelung yang lebih banyak. Gegelung yang dimaksudkan adalah gegelung yang berada dalam medan magnet, iaitu konduktor pembawa arus. Okey, boleh? Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, ini adalah jenis motor. Okey, jenis motor. Okey, jenis motor tanpa berus dan motor berberus. Okey, ini contoh dia lain ni. Yang tadi gegelung biasa je. Okey, yang dekat sini tengok ni gegelung. Dia pusing dekat sini. Okey, ni magnet. Ni magnet. Okey, sebenarnya sini magnet ni dia ada dua lah, utara dengan selatan. Dan dia berada dalam bulatan. Okey, yang tadi yang kita tengok dalam buku teks, kita tengok macam ni je. Yang ni dia buat separuh bulatan. Magnet ni dibuat bentuk separuh bulatan. Separuh bulatan, buat macam ni dan dia rapatkan lah. Dia tak bersentuh lah, dia rapatkan saja. Okey, lepas tu, gegelung tu, yang ini dia hanya ada satu ni je. Macam satu paksi je kan. Tetapi ini gegelung dia buat dalam bentuk bulatan. Okey, tengok bentuk bulatan ni gegelung, gegelung, gegelung. Jadi arus akan mengalir melalui gegelung ni. Jadi dia akan terus berpusing. Okey, terus berpusing dan daya dia bertambah. Okey. Ini adalah tanpa berus. Yang kedua ni, tengok ni kedudukan dia, ini adalah magnet. Okey, berus karbon. Okey, untuk menyentuh kepada gegelung, untuk menyentuh kepada komutator ni lah. Ganda ni untuk letak pada sesuatu lah, untuk berpusing. Okey. Jadi ni contoh dua. Dalam hard disk, kita ada, yang cikgu pernah buka lah hard disk tu kan. Motor tanpa berus. Okey, motor tanpa berus. Motor berberus ni kalau tak silap cikgu dalam kipas. Okey, kipas. Kipas ni, kipas berdiri. Okey, macam ni. Cara motor. Jadi sebenarnya ada banyak jenis motor. Macam drone. Drone kan dia ada motor, sama ada motor dia nipis ataupun motor dia tebal. Dia panjang. Okey, macam ni dia tak panjang sangat. Kalau drone ada satu lagi dia panjang sikit. Jadi ada dua jenis, sama ada macam ni ataupun yang panjang. Okey, untuk drone. Okey, jadi ada banyak bentuk, reka bentuk motor lah. Okey, jadi objektif motor untuk memutarkan, okey, untuk pusingkan, sama ada pusing kipas, okey, pusing barang elektrik. Okey, jadi dekat sini kita tengok perbezaan di antara motor tanpa berus dengan motor berberus. Persamaan dia magnet dan gegelung, memang ada magnet, gegelung, memang wajib dalam motor mesti ada magnet, mesti ada gegelung. Kalau tak macam mana dia nak berpusing. Okey. Menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Menggunakan daya magnet. Sebab ini adalah motor, okey, motor. Jadi motor ni, okey, dia menggunakan prinsip masukkan arus dalam gegelung baru dia boleh berpusing. Okey, baru boleh berpusing. Perbezaan. Jadi sekarang kita tengok perbezaan. Okey, perbezaan yang pertama, bagi motor tanpa berus, gegelung pegun magnet berputar. Okey, dekat sini dia terbalik. Gegelung ni pegun. Yang kita tengok tadi, dekat sini, gegelung yang berputar, magnet kekal. Dia duduk diam je kan. Okey, ni kena tengok perbezaan ni. Okey, gegelung pegun, magnet berputar. Yang ini pula, magnet pegun, okey, gegelung berputar pula. Yang ni yang memang kita tengok tadi lah. Okey, kita tengok prinsip kerja motor tadi, kita tengok gegelung yang berputar.
Okey, jadi kalau tanpa berus, okey, magnet yang berputar. Dia terbalik. Okey, untuk seterusnya, tiada berus karbon, maka tiada geseran antara berus dengan kemutator. Okey, tidak ada geseran, tidak ada sentuhan. Okey, sebab yang berputar magnet. Sebab kita masukkan arus wire kepada gegelung. Jadi gegelung di tengah je. Jadi tak payah risaulah. Okey, arus boleh mengalir dalam gegelung, yang berputar adalah magnet saja berputar. Okey. Tetapi untuk motor yang berberus, berus tu mesti bersentuh dengan komutator. Sebab apa bersentuh? Supaya ada sentuhan untuk arus mengalir. Okey, arus mengalir daripada sumber kepada gegelung. Sebab sini adalah gegelung yang berputar. Jadi kalau kita sambung nanti tali tu dia wire tu, dawai tu nanti akan bersimpul, lepas tu putus. Sebab tu dia hanya buat prinsip sentuhan. Sama juga dengan kereta api elektrik. Kereta api elektrik, sumber elektrik dia adalah wire dekat atas. Okay, wire dekat atas, lepas tu ada sentuhan. Sentuhan tu yang menerima arus kepada kereta api tersebut melalui sentuhan. Bila bersentuh, benda yang bergerak akan ada geseran. Okay, geseran. Dan mengalami kehausan. Kelemahan dia ada geseran, ada haba. Bila ada haba, pada masa sama berlaku kehausan. Haus. Okay, bukan haus dahaga. Okay, sebut haus, cikgu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Tiada percikan bunga api pada, memang tak ada percikan lah sebab tak ada geseran. Ini tak ada geseran. Okay. Percikan api tu kenapa? Okay. Contohnya kita ambil kabel wire, kita sentuh-sentuh. Ada arus berlaku percikan. Okay. Kita main sentuh-sentuh, berlaku percikan. Okay, kalau arus kecil lah kecil lah bunga api tu. Kalau nak besar lagi, kabel dekat rumah kita tu kita potong, cuba kita sentuh. Memang besar lah api dia kan, bunga api. Okay, ni sebab apa? Sebab ada sentuhan berus dengan komutator. Dan berus dengan komutator tu arus nak mengalir. Jadi arus yang bersentuh tu lah menyebabkan percikan bunga api. Okey, bunyi yang lemah semasa beroperasi, bunyi yang lemah, bunyi yang kuat semasa motor beroperasi. Motor dia kuat sikit bunyi, yang ini lemah ni maksudnya bunyi dia perlahan saja. Okey. Jadi dekat sini kita tengok dua perbezaan okey di antara motor tanpa berus dengan motor berberus, dan ada juga persamaan dia. Yang mana prinsip motor, persamaan dia, kita fokus pada prinsip motor, iaitu mesti ada magnet, mesti ada gegelung untuk suatu motor. Okey, lepas tu mesti menggunakan daya magnet untuk berpusing, okey, untuk berputar. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, kita sebenarnya kita habis kepada 4.1, selepas ni kita boleh sambung kepada 4.2. Okey, setakat ni ada soalan kelas? Kehadiran. Okey. Boleh isi kehadiran dekat ruangan chatting. Okey, mohon isi kehadiran hari ini 24 hari bulan. Okey, 24 hari bulan. Jangan tak isi isi sebab cikgu nanti analisis tu. Kalau tak isi nanti tak adalah dekat analisis kehadiran. Sebab cikgu simpan ni analisis ni. Okey. Hari ini 24 hari bulan. Okey, clear, kita pilih 24 hari bulan. Clear. Oh, salah. Okey, isi kehadiran. Okey, setakat ni yang dah isi kehadiran Faris. Okey, Loganeswari, Jihan, okey, Faiz, Irfan, Akil, Amira, Fatin, Ashikin, Haziq, okey, Alia Farisha, Arif Daniel, Atirah Sofia, Arif Aizat. Setakat ini, Aina Natasha, okey. Oh, Akil. Dia ada ucapan Akil ni. Majulah sukan negara. Wow. Semangat. Okey. Isi kehadiran. Setakat ni baru 14 orang isi kehadiran. Kita ada 18. Okey, 4 orang lagi. Ada yang tidur ke ni? Okey. Seterusnya, okey, Alia, okey, Sofia, 2 orang lagi.
Okey, 2 orang lagi. Okey, nanti rakaman cikgu akan upload, okey, masuk ke dalam YouTube. Okey, masuk ke dalam YouTube. Jadi, kalau ikutkan kita, okey, untuk 4.1 ni kita dah habis. Okey, nanti kita akan pergi kepada 4.2 next class minggu hadapan. Aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet. Yang mana dekat sini, macam mana motor tu kita boleh menghasilkan arus elektrik. Okay? Contoh yang kita boleh faham dynamo. Prinsip dynamo. Sama juga. Okay? Penjana kuasa elektrik dekat empangan. Okay? Dekat empangan pun sama. Dia alirkan air yang laju daripada empangan tu masuk ke dalam turbin, pusingkan turbin. Dalam turbin tu dia ada motor. Jadi motor bila berpusing menghasilkan arus elektrik. Arus elektrik tu dia hantar ke seluruh tempat. Di negara kita pun macam itulah, ke seluruh tempat. Okay, dan kita dapat arus elektrik. Arus tu dia masukkan ke dalam kabel. Sama juga arus tu kita boleh simpan di dalam bateri. Okay, kita boleh simpan dalam bateri, kita charge handphone kita apa semua. Okay, jadi punca dekat mana arus elektrik yang kita guna ni, salah satunya daripada empangan. Okey, satu lagi, kita gunakan minyak untuk pusingkan motor. Dari motor tu menghasilkan arus elektrik. Okey, jadi sebenarnya ada banyak. Solar pun sama juga. Daripada matahari pergi pada filamen panel solar, daripada panel solar tu juga menghasilkan arus elektrik. Jadi dekat negara kita ni ada banyak sumber, okey, sumber elektrik yang kita dapat. Okey, kehadiran setakat ini. Okey, Nazira, okey, dah cukup. Okey, dah cukup 18 orang. Okey, tahniah dan terima kasih kepada semua yang bersama dengan cikgu. Okey, bersama kelas PDPR. Anak cikgu dah kacau. Ada apa? Okey, jadi kita akan pergi kepada kelas seterusnya minggu hadapan. Okey, ada soalan setakat ini sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Ya, Afina. Tak ada lagi takat ni. Okey. Jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye dan terima kasih. Bye-bye semua. Sama.